Assalamualaikum dan selamat pagi. Welcome back to channel. Pagi ni macam biasa Zul akan buat review market di coin market cap dan juga sedikit technical analysis untuk tengok ke manakah arah pergerakan market. So semalam pergerakan Bitcoin dah pun menuju ke arah yang Zul targetkan, iaitu kita di down untuk jatuh di dalam falling rising wedge. So kita disebabkan kita ada pattern sebelum ni, ada pattern bearish di mana kita ada pattern bearish divergence dan pergerakan itu dah pun berlaku. So nanti kita akan tengok kan ke manakah arah pergerakan market lagi. Adakah kita Bitcoin mampu untuk pump ataupun breakout kita punya channel, kemudian kita akan terus more drop ke kawasan almost dalam kawasan 17k balik. So nanti saya akan terangkan di chart. Dan apa juga semalam ada news yang penting mengenai FTX dan juga Solana. So Solana semalam ikutkan di review tu ada ditunjukkan kuartal bullish pattern, dan kalau breakout channel itu kita akan terus naik atas sampai berlaku huge reaction daripada channel itu. So nanti saya akan terangkan secara detail dan kita akan pergi chat untuk tengok apa yang akan berlaku next. So tanpa bermasa lagi, let's go kita pergi ke coin market cap dulu untuk review market secara keseluruhan apa yang berlaku dalam tempoh 24 hours untuk hari semalam. So inilah coin market cap. Currently total market cap berada di 1 trilion, so still lagi above 1.0 trilion dengan volume sikit increase daripada 70 dalam 70 ke 93 bilion. BTC dominan berada di 38.6, Ethereum 18.8. So secara ringkasan untuk semalam total market drop sebanyak 1.64% dengan volume increase sebanyak 50%. So meaning dengan kejatuhan malam dengan volume yang tinggi, kita jangkakan kita akan nampak ketaralah candle merah untuk di Bitcoin dan juga altcoin yang lain. So untuk harga semasa untuk pagi ni, Bitcoin berada di mana? Bitcoin berada di 20.6k dengan semalam tempoh 24 hours kita drop banyak 2.24%. So untuk lain-lain, Ethereum daripada 1.6 kembali balik 1.5, hanya drop 1.72. So meaning bila Bitcoin drop, kita jangkakan untuk altcoin lain juga drop. So kita tengokkan berapakah percentage altcoin drop. So BNB 3.84, untuk SRP hampir 3%, 2.7. Untuk di Dogecoin hampir 4%, 3.9. Cardano dah 33%. Untuk Solana drop 9%. So drop dengan drastik. Kenapa? Nanti Zul akan tunjukkan di Solana kenapa dia ada kena-mengena dengan FTX dan kenapakah Solana drop. Pasal FTX yang ada problem, tapi kenapa Solana yang drop nanti Zul akan terangkan secara detail di chart. Kemudian kita tengok di Matic still lagi berlaku peningkatan untuk 4% dan Polkadot 3% untuk dua coin ni. So macam juga Polkadot dan Matic adalah dua coin yang long future ataupun kita tengok adalah added value yang untuk long term ada. So jikalau Matic dan Polkadot ni memang Zul aim untuk net sebulan. So lain-lain coin kita akan tengokkan FVEC 38% swap. So mostly kita tengok semua sedang berlaku peningkatan. Chainlink dah naik 6%. So mungkin kita akan boleh tengok Chainlink. Kita akan tengok Chainlink, kita akan tengok Polkadot, kita akan tengok Matic. So tanpa bermasa lagi, let's go kita pergi ke chart dulu. So sebelum Zul pergi ke chart, kita nak tengokkan berapa news yang nanti kita akan tengok yang ni mengenai FTX. So FTX, kemudian kita akan tengok Solana. So kenapa? Yang nanti kita akan terangkan di chart. So fear index kita berada di 33. So kembali balik fear. Sebelum ni kita berada dah above 40. So kembali menurun balik disebabkan apa? Kita akan tengokkan di chart. So di chart Bitcoin. So inilah pergerakan Bitcoin dan pagi tengok Bitcoin terus menuju ke kawasan punya target. So untuk di semalam Zul ada sharekan di dalam Discord channel. So siapa yang ada Discord channel, dia akan dalam group membership Zul, YouTube membership, akan dapat maklumat ni di mana Zul dah share pun. Dan untuk di review semalam pun dah 2 hari berturut share, iaitu kita ada bearish divergence, kita ada higher high di price, higher low di RSI. So inilah bearish divergence price akan drop, dan price dah pun drop dan follow kita punya channel. Currently Zul follow 2, iaitu first kita ada channel ni. Selagi tak break channel ni, selagi kita boleh andaikan price boleh still lagi menuju untuk price kawasan ni. Kemudian untuk price sekarang ni di chart secara teknikal dia dah tunjuk kita dah lost momentum untuk naik. Iaitu ini pertama dalam kita ada yang ni, 2 hari lepas kita ada bearish divergence, kemudian kita tengok price dah sedang buat wedge, iaitu pergerakan wedge ini. So bening untuk jangkaan kalau ada laku kenaikan pun kita akan tengok price akan berinteraksi dengan line putih ni. So ini adalah kuartal rising channel. Rising channel adalah pattern untuk reversal ataupun kita tengok sekiranya price breakout saja line ni, kita tengok akan ada huge drop sampai mana. Kita akan tengok target untuk falling wedge ni. Falling wedge ini sekiranya dia breakout daripada point yang kita tengok untuk pagi ni, iaitu kita punya key level 20.4. Selagi kita break point breaking, kita nampak price akan berada, kita tukar tu balik, point breaking. Kita nampak point breaking price akan berada sampai balik 20k.
dan selalunya price boleh sampai ke permulaan range iaitu kawasan ni. So kembali balik dalam 19 adalah almost dalam kembali range balik ni. So apapun untuk currently kita tengok sekiranya price Bitcoin break trendline ni, kita boleh jangkakan untuk confirmation untuk more drop adalah dengan daily pattern daily breakout balik below 20.4 ni, kita akan jangkakan huge drop akan berlaku untuk Bitcoin. At least sampai mana? At least kita akan drop balik sampai first target adalah kawasan ni dalam 20k. Kemudian next target adalah kita akan drop dalam 19.2, dan normally apa yang berlaku, kita akan ada bearish pattern bearish trendline di bawah ni dalam putih. So mostly adalah price sedang menuju balik ke kawasan untuk 18 atau more dalam lower low balik dalam 17. So apapun itulah more kepada price target ke bawah. So currently kita akan tengok untuk short term untuk pergerakan di Bitcoin adalah Bitcoin currently sedang hari ni ataupun saat ini price dah test balik 24, adakah dia boleh bounce? So berdasarkan RSI dan stock RSI masih lagi ada momentum untuk drop ke bawah, kemudian stock RSI dah pun berada below dan sedang cross. So ada possible untuk stock RSI kembali dip another one more time dan RSI drop ke bawah, iaitu kita jangkakan price boleh sampai balik bawah ini untuk still lagi above channel ni. So juga kita dua pattern. So apa yang tu nampak adalah possible kita nampak sekiranya berlaku nak ni price breakout ni kemudian masuk balik ke kawasan ni dan still lagi bergerak dalam channel. So apapun pergerakan ni lah more kepada bearish, itu tak nampak pergerakan naik. Yes, kita ada potential untuk naik, tapi dengan current time apa yang berlaku di FTX Solana, dia dah berikan sedikit sentiment bearish dalam market. So apa yang berlaku, dia akan turunkan di chart. So inilah Bitcoin apa yang berlaku. So let's go kita pergi ke FTX apa yang berlaku. FTX currently FTX USDT. So kenapa FTX ni kata drop, dia akan tunjukkan. So inilah FTX. So FTX currently berada di kawasan major support dia. Kalau dekat sini chart ni nampak tak? Tak nampak. Dia akan tengokkan lain di Binance. Di Binance tak nampak FTX USDT. Kita akan tengok balik FTX. Dia nak tengok dia punya coin. FTT tengok di Binance tak dapat. Kita nak chat di FTT USDT. Okay, so ini so apa yang tengoklah currently kita berada di major support kita, iaitu 22 ataupun 21. So lebih kurang macam dulu Bitcoin berada di 29.30. So kalau breakout tu kita akan drop sampai mana, dia boleh drop balik sampai bawah ni. So apa yang berlaku untuk di FTX, disebabkan ada rumor ataupun ada di Twitter hot sekarang ni tengah kata heboh pasal FTX ni. FTX disebabkan apa, dana-dana ETF yang ada, contoh kita nak tenang cerita lah FTX, berapa dia punya volume tu, duit itulah dalam berada dalam aset yang boleh liquid tu maksudnya. Contoh FTX ni, contoh dia ada duit simpanan sebanyak 10 juta, katakan 10 juta. So 10 juta tu bukanlah disimpan dalam kata bentuk gold ke apa. 10 juta tu disimpan dalam bentuk-bentuk aset yang lain, dia melabur tempat lain. So meaning kalau tempat lain tu drop, so meaning apa yang berlaku, FTX tak mampu untuk ada cash flow untuk withdraw sebarang. Aku kata kalau kita buy FTX, withdraw FTX, kemudian FTX tu tak akan ada cash flow yang tinggi lah sekiranya aset-aset lain tu jatuh. So salah satu aset yang banyak FTX ada pegang adalah dalam Solana. So sebab tu tengok Solana sedang drop, disebabkan ada rumor yang mengatakan FTX dia punya kewangan itu adalah tak kukuh. Sebab apa? Kewangan itulah semua dalam bentuk liquid. Apa tu liquid? Kewangan yang boleh liquid, meaning dia invest dalam aset yang lain. So apa yang ada, contoh dia ada 10 juta, dari 10 juta dia bukanlah dalam bank dia, 10 juta tu dalam bentuk investment yang lain. So meaning investment lain tu sekiranya berlaku liquid, so tak kukuh lah, boleh consider macam next Luna lah, aku kata next Luna yang boleh berlaku. So itu yang menyebabkan ada sedikit fear dalam market. Ramai yang jual FTX, even Binance sendiri pun dah liquidkan rumor as Binance liquidate FTX token. So Binance pun dah liquidkan, aku kata dah jual FTX token. So apa yang berlaku, sekiranya FTX nak duit untuk withdraw, untuk macam cakap lah, untuk sekiranya siapa yang holding coin FTX kemudian nak withdraw, so FTX perlukan cash flow.
So cash flow macam mana yang dapat, dia perlu jualkan dia punya aset-aset tadi. Sebab apa? Cash flow dia adalah semua, bukan cash flow, dia punya cash itulah semua dalam bentuk aset. So meaning untuk dapatkan cash flow dia perlu jualkan aset-aset yang dia ada. So meaning salah satu aset yang besar yang ada adalah di Solana. So apa yang berlaku di Solana dengan news itulah Solana terus drop. Kita akan tengok di Solana. So apa yang berlaku Solana, dua share akan bullish pattern malam, iaitu yang ni kita akan ada channel. So kita channel akan rally. Apa yang berlaku, channel ini berlaku rejection. So kalau channel ini kita ada potential ini, tapi still lagi above kawasan ni. So kita still kawasan ni. So anda untuk di Solana lah consider boleh buy whatever kawasan ni untuk tunggu breakout ni. Breakout kita akan nak, mungkin tak breakout ni, mungkin dia dah naik lagi. So mungkin fight nanti dah habis, kita akan tengok ada berlaku balik kenaikan. So anda boleh ada cuti untuk long term. So ingat Solana adalah consider good untuk coin untuk long term. So apa yang berlaku untuk dropping ni adalah bukan disebabkan Solana pun, hanyalah disebabkan FTX ya. Disebabkan FTX terpaksa jual. Sebab apa? FTX adalah antara satu kuartal yang invest banyak dalam Solana. Dia buy Solana tu masa harga berapa? Harga 4 sen, 5 sen. So almost dalam harga sen kuartal FTX beli tu. So banyak lah. So mending kalau sekiranya dia nak secure harga FTX atau chart FTX tadi untuk harga still lagi dalam 20-21 dolar. So dia perlu liquidkan aset dia untuk dapatkan cash flow untuk tampung untuk buy balik FTX untuk harga dia tak jatuh. So ini salah satu aset yang dia ada adalah Solana. So sebab tu tengok rumor yang berlaku dan possible kuartal FTX yang dah jual sikit dia punya pegangan Solana untuk cover balik cost di FTX. Sebab apa? FTX currently banyak yang sedang melakukan withdraw, dan even di Twitter pun dah kuartal heboh fee untuk 1k buat keluar 1k $1000 pun dia punya fee sampai dah $100. So nampak dia dah timing untuk pengeluaran tu. Ini rumor tu kata ada musabah je lah untuk dia punya rumor tu. So apa, let's go kita pergi balik ke chart. Cukup untuk sedikit untuk fundamental. So di chart kita akan tengok apa yang berlaku di Bitcoin tadi, dan kita akan tengok di dolar. So kita akan tengok dolar, apa yang berlaku di dolar. Dolar berada di dropping, dah berlaku dropping yang seperti yang dijangkakan. Kita akan drop daripada yang ni dan kita berada di kawasan. So almost kita nak tengok kuartal trend line untuk di DXY ialah ini. Sekiranya line merah ni kita breakout ke bawah, so meaning kita akan ada huge pump untuk di Bitcoin. Pump atau tidak, so jangkakan kita akan berlaku kenaikan balik untuk di DXY. Ini sebab apa? Store RSI dah oversold, RSI pun hampir oversold. So meaning momentum untuk naik itu adalah lebih tinggi berbanding drop bawah. So dengan kenaikan di DXY nanti kita akan jangkakan untuk Bitcoin akan terus melakukan kejatuhan. So align dengan kita punya analisis untuk di Bitcoin tadi yang awal, iaitu Bitcoin akan mostly ada possible untuk breakout bawah ni, dan currently kita tengok currently kita berada di support. So kalau breakout ni, so meaning first target kita boleh jangkakan Bitcoin boleh jatuh balik ke kawasan almost dalam 20k. So itulah untuk di Bitcoin. So let's go kita pergi chart lain. Itu kita tengok lah first kita akan Solana dah, FTX dah, kita akan tengok Chainlink hampir 6% melakukan peningkatan. So Chainlink, apa yang berlaku di Chainlink adalah antara coin yang memang aim untuk long term juga. Nak buy di Luna pun boleh, tak masalah. So inilah berlaku di Chainlink. Tu Chainlink sama juga, price belum lagi breakout kita punya pattern bullish ini, iaitu falling wedge ini, falling channel. So now dah breakout sampai ni berlaku rejection. Tu adakah dia berlaku, kita ada key level sikit di kawasan $8. So $8 dia bounce balik ke kawasan $8. So currently price berada sekali lagi rejection. Tengokkan RSI. So hati-hati disebabkan Bitcoin nak drop. So sebullish mana pun altcoin, kalau Bitcoin drop, altcoin juga akan drop. So kita akan tengokkan ada tak signal bearish untuk di Chainlink. So first kali kita tengok RSI ni, tengok price high dan higher high, price buat high, so meaning price buat high, tapi RSI tengoklah buat high, higher low dan higher low. So meaning inilah kita panggil bearish divergence. So price meaning bermakna kita tengok momentum untuk naik itu dah berkurangan. So untuk short term kita boleh consider, kita akan tengok pattern ini kita akan draw daripada yang ni. Kemudian kita akan draw yang ni. So seperti nampak seperti channel. So meaning channel ni kita kata small channel. So meaning kita jangkakan price boleh return balik kawasan ni, dan sekiranya breakout ni kita akan price boleh drop balik almost ke dalam kawasan trendline ni, iaitu kembali balik ke kawasan middle ini untuk kembali support. So untuk di Chainlink mencakapkan siapa untuk short term, anda boleh guna lagi dia punya analisis sebelum ni, iaitu buy di support
jual di resistance. Box ni kita ada box antara box resistance Fibonacci dan box support. Currently kita still lagi berkeadaan dalam kawasan ni. So dengan Bitcoin pun stabil saja kawasan tu. So mostly untuk challenge ini adalah peluang untuk siapa untuk short term gaining, iaitu buy di kawasan support, sell di kawasan resistance. So itulah untuk di challenge. So next kita akan pergi juga untuk di Polkadot. So apa yang berlaku di Polkadot? So Polkadot kita akan tengokkan, lama kita tengok chart Polkadot. So Polkadot atas Cardano je. So tengok untuk Polkadot sama juga pergerakan yang sama, kita ada dua ada measurement channel dan juga wedge. So untuk kawasan ni, ini adalah consider untuk good buy untuk short term dan long term juga. Kenapa short term dan long term? Polkadot long term adalah good untuk investment. So kalau anda buy kawasan ni, drop pun tak masalah, kita drop sikit lagi. So anda boleh hold untuk long term. Untuk short term, sekiranya anda buy di kawasan ni, kita bercuti untuk Polkadot breakout ni. Breakout ni kita nampak first target lah $9 dan mostly kita akan anggap price yang net adalah berada dalam $11. So anda possible untuk untung dalam sebanyak dalam 32% dan juga 73% untuk match. So itulah untuk short term gaining. So itulah untuk Polkadot. So siapa yang nak buy kawasan ni boleh buy, tapi make sure anda buy di spot, jangan buy di leverage. Kalau buy leverage selalunya anda akan liquid MC. So kata tak bagus untuk anda punya portfolio. So invest untuk long term, kita jadi investor lebih kepada long term. Sebab apa, kalau asset drop tak masalah, asset itu kena ada, boleh hanya hilang value, given time price tu akan datang naik balik. So untuk Polkadot lah consider good untuk long term. So inilah kawasan good untuk anda masuk currently untuk short term gaining dan long term gaining. So dua-dua boleh masuk kawasan ni, ada opportunity. So anda tak perlu kata fikir untuk buy kuartal leverage. Kalau buy leverage, kalau drop balik anda lost duit. So buy di spot saja, buy di spot malah kita akan holding. Price jatuh, kita hanya hilang value, asset ada, given time price naik balik. Kalau anda buy ni adalah positif untuk short term, price naik kawasan ni. Long term taklah, kita akan possible drop lagi untuk at least ke kawasan $4, dan $4 kita boleh buy lagi untuk buy lebih banyak lah untuk holding asset ni untuk next sebulan tahun 2025. So itulah untuk Polkadot. So untuk di Matic, kita tengok Matic 3%, 4%. So Matic apa yang berlaku? Matic ada punya favorite juga selepas Phantom. So Matic untuk sebelum ni ada measure iaitu kita perlu breakout 1.9, kita perlu breakout 90 sen ataupun $1 kawasan ni. Dah pun breakout dan kita dah berlaku kenaikan, dan kita nampak price sekarang berlaku dalam channel. So channel meaning untuk ada untuk di Matic ada possible boleh naik lagi sikit lah above channel ni. Kemudian kalau naik lagi, kita jangkakan ada possible boleh drop atau naik. Kita nampak kita ada kata huge resistance di kawasan ni. So kita berada almost dalam 1.3. So untuk di Matic almost sikit lagi. So jikalau sebullish mana pun Bitcoin sedang tengok dalam bearish market, kalau Bitcoin naik, yes kita boleh jangkakan untuk di Matic boleh naik sikit dalam 1.3, 1.4 ni, iaitu kawasan ni. Kemudian malulah berlaku drop. So untuk di Matic juga tengok adakah kita ada bearish diversion, ada tak? Nampak seperti macam ada dah create bearish diversion. So kita tengok height. So price buat height tak, okay, price masih lagi continue, sebab price adalah buat pergerakan yang sama dengan RSI. So meaning nampak momentum untuk naik tu ada lagi sikit lagi. So jangkakan untuk Matic at least boleh naik sampai satu kawasan 1.4 ni sebelum dia dropping balik, di mana dia akan buat higher height dan higher low di price. So meaning kita akan start dropping balik untuk return at least kembali dalam $1. So itulah untuk di Matic. So jangan buy kawasan ni, inilah price dah pump sampai anda buy di bawah-bawah ni. Boleh tak ambil TP, boleh TP sekarang dengan keadaan Bitcoin. So untuk kali dah consider boleh TP pun, kalau naik sikit pun tak banyak pun, dalam 1% lagi. So anda boleh tunggu balik untuk short term gaining di sawatan $1. Kalau jatuh $1, kita boleh akan ada box support, box resistance, kita akan boleh possible range dalam kawasan ni untuk Matic. Unless untuk Bitcoin drop lagi below sampai 17k, kita akan nampak Matic akan return balik ke kawasan almost dalam 60 sen untuk net support yang major, 60 sen dan 30 sen. So itulah untuk di Matic. So apakah kita nak tengok untuk news per bulan ni? News bulan ni adalah kita akan tengok CPI data, iaitu CPI data berapa bulan? CPI data tu 14 hari bulan. 14 hari bulan adalah hari Isnin minggu depan. Yes, 14 Mac ni kan CPI data, iaitu untuk kita tengok berapakah jangkaan CPI. So jangkakan CPI akan terus berlaku peningkatan. So kita tengok Oktober punya, so November 14. So 14 hari bulan iaitu hari Isnin minggu depan pukul 8.30 AM waktu US. So meaning waktu Malaysia adalah 8.30 malam untuk waktu Malaysia. So meaning hari Isnin tu 8.30 malam kita akan dapat CPI. So kita tengok macam CPI, jangkakan CPI akan terus melakukan ataupun inflation terus melakukan kenaikan disebabkan kita tengok
interest rate pun naik itu disebabkan last month. Tapi sekiranya kita nampak dropping untuk at least a monthly, tu mungkin akan ada sedikit pump. So apa pun untuk current market sentiment, kita tengok kita sebelum ni kita ada bullish untuk Bitcoin berada sampai 21, 2024. So tengok macam mana possible 2024 dan 17k. So tengok macam mana data tu. Tapi Zul more kepada untuk short term saja. Kalau Bitcoin berlaku kenaikan sampai 2024 normal, tak masalah. Itu still lagi kenaikan untuk short term. Kemudian kita akan tengok more long term adalah kita akan drop. Sebab apa? Bitcoin currently sedang buat setup bullish. Apa itu setup bullish? Setup bullish yang Zul tunggu adalah price at least. Kalau at least naik ke kawasan 22 dan jatuh, kalau jatuh berlaku, kita akan nampak price akan buat satu falling channel yang legit, iaitu untuk ini kita akan draw kawasan ni. So kita akan nampak falling channel, dan falling channel ni dah pun berlaku pada altcoin. So meaning consider kita ada 17 lower ini. So ini next bottom bulan 12, possible kita menyiapkan bottom adalah berada di 17 dan bukan di 14. So itulah possible sebab apa berlaku channel ni. So meaning tak kisah berapa bulan 12 bulan 1 dia akan start buy. So consider kita akan nampak good support ni dan boleh berlaku rebound tu kita akan bermain antara 28 dan 20 untuk another sideways selama all malam 2 tahun 23 24 sebelum next bulan tahun 2025. So itu untuk di Bitcoin. So kita akan kembali ke chat di ruangan komen. Ada tanya nak pasal Chiliz. So nak tanya tu pasal Chiliz. So kita akan tengok dengan Chiliz last untuk pagi ni CHZUSDT. So Chiliz lama tu tak tengok sebenarnya. So Chiliz USDT kita tengokkan di 4 hour first. Nak tengok daily dulu, tengok apa berlaku. So inilah dia punya okay. Untuk di Chiliz dulu, Zul ada dah lama beberapa bulan lepas Zul ada sharekan satu trend line ni, trend line bullish ini. So meaning untuk di kuartal Chiliz sedang berada betul-betul kawasan ni dan berlaku sikit reaction untuk overbought. So agak hati-hati market ni. Tengok 4 hours. 4 hours pun tengok alam sedang buat higher high, RSI buat higher low. So meaning kita jangkakan price adalah more untuk drop ke bawah. So meaning kita jangkakan untuk hari ni ataupun untuk minggu ni kita akan tengok Bitcoin akan drop kembali almost dalam 19k balik. So meaning align dengan analysis altcoin lain pun nampak dah nak drop balik. So drop sampai mana kita jangkakan untuk di Chiliz boleh drop ke kawasan ni unless dia naik breakout tender ni. At least kita first target lah 35 sen. Next target lepas 35 sen adalah kita akan berada shoe lah. Kita akan tengok ni kita boleh drawkan kita punya Fibonacci last high. Dan kita ambil last low dia. Last low dia berada yang ini. Tu ini price boleh return balik ke kawasan huge yang ini. So inilah kita panggil kawasan adalah resistance ya. So untuk breakout itu kita ada opportunity untuk Chiliz boleh sampai ke kawasan 45 sen ke 50 sen daripada kita tengok sekiranya dia berjaya breakout yang ni. So bukan berdiri sikit. So yang ni kita nampak. Alright, so kita akan nampak yang ni pergerakan ni adalah almost untuk sekian short term breakout ini price boleh sampai kawasan ni boleh berlaku rejection balik untuk berlaku kenaikan ataupun terus sideways untuk di kawasan ni. So itulah untuk Chiliz. So apa pun kita akan tengok untuk anda boleh nampak pergerakan untuk di Chiliz ini boleh breakout lagi untuk ni atas. So tapi dengan keadaan semasa dengan Bitcoin nak tengok nak drop. So meaning nak drop itu kita boleh jangkakan Chiliz juga boleh drop balik seperti ini. So selagi mana tak breakout, selagi itulah kita tak ada confirmation untuk ni atas. So apa yang nak berlaku di Solana itu aku kata technical pembelajaran bagus untuk kita. Sebab apa? Walaupun setup bullish mana pun, selagi dia tak breakout, selagi itulah bukan lagi confirmation dia. So guys, rasa itu saja untuk pagi ni. Like, subscribe, jumpa anda di next review. So apa pun, Bitcoin adalah more untuk dropping. So hati-hati, kita hanya still lagi dalam bearish market. So jangkakan kita akan more pain coming. So insyaAllah bulan 12, bulan 1 kita akan dapat bottom. Berapakah bottom nanti kita akan tengokkan. Hopefully berada di dalam 14k. Kalau 14k kita akan dapat buy dengan harga yang lebih murah untuk Bitcoin dan juga altcoin yang lain. So guys, itu aja untuk pagi ni. Like, subscribe, jumpa anda di next review. Wassalamualaikum. Bye bye.